Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Sekiranya ini adalah video pertama anda gunakan sebagai bahan rujukan ataupun bahan pembelajaran untuk matematik tambahan, murid-murid boleh memperolehi lebih banyak video berkaitan dengan matematik tambahan ini dengan subscribe channel Cikgu di YouTube. Baik. Seperti biasa, cikgu akan memilih satu tajuk untuk berbincang dengan murid. Dalam video ini, cikgu memilih tajuknya ialah integrations. Okey, tapi berkaitan dengan integration ini, cikgu sudah pun bincangkan ataupun keluarkan dua video. Dan dalam setiap video itu, cikgu berikan penerangan berkenaan dengan integrations. Dalam video pertama, ia adalah berkaitan dengan bagaimana formula integrations, kemudian bagaimana akan menggunakan first rule of integrations ataupun peraturan pertama pengkameran. Okey, dalam video kedua, cikgu terangkan, memperkenalkan peraturan kedua, second law of integrations. Peraturan kedua pengkameran disertakan dengan satu contoh. Dalam video ini, cikgu akan mengulang balik peraturan kedua integrations, iaitu second law of integrations. Mengapa perlu ada satu lagi video untuk menerangkan perkara yang sama ialah kalau cikgu selitkan dalam video kedua tadi, bentuk-bentuk yang diberikan dalam integration itu mungkin berlainan, tapi semuanya menggunakan second law of integrations, peraturan kedua pengkameran. Sekiranya cikgu cuba menggunakan satu video untuk menerangkan berkenaan dengan penyelesaian bentuk yang berlainan dalam satu video, masa penerangan itu akan panjang. Dan ini menyebabkan murid-murid tidak dapat menumpukan apa yang diterangkan. Akhirnya murid-murid gagal memahami apa yang sepatutnya murid-murid perolehi di akhir video itu. Sebab itu cikgu cuba mengeluarkan ataupun menggunakan satu video hanya menerangkan berkenaan dengan satu perkara saja. Okey, mengapa cikgu perlu pilih ataupun guna satu lagi video untuk menerangkan perkara yang sama, iaitu penggunaan second law of integrations ataupun peringkat dua pengkameran, ialah sebab bentuk yang kita bincang itu bukan seperti mana yang cikgu gunakan dalam video sebelum. Tapi kita akan gunakan second rule ini. Okey, cuba kita tengok bentuk yang cikgu maksudkan itu. Okey, katakan dia adalah x kuasa 4 tolak 2 bahagi dengan x kuasa 2. Okey, perhatikan di sini. Okey, perhatikan di sini. So, ini adalah bentuk yang kita akan bincangkan dalam video ini. Bandingkan yang ini dalam video sebelum. Dalam video sebelum, untuk bentuk yang diberi dalam video itu, yang kita bincang dalam video itu, kita gunakan second rule of integrations, peringkat kedua pengkameran. Perhatikan bentuk sekarang cikgu berikan. Bentuk ini lain, sebab itu cikgu perlukan satu lagi video untuk kongsi dengan murid supaya dapat memberikan penerangan yang cukup dan murid-murid dapat memberikan tumpuan memahami sebaik mungkin. Sebab asas yang kukuh memahami satu benda yang baru dan fahamkan selengkapnya, baru murid-murid dapat menggunakan apa yang belajar dalam menyelesaikan soalan. Matlamat mempelajari satu-satu ialah untuk mengetahui asasnya. Selepas itu kita mahirkan apa yang belajar itu dalam
guna pakai dalam soalan. So cuba asingkan, jangan tak mengenal ataupun tidak pelajari asas itu dengan kukuh, tapi cuba nak guna pakai dalam soalan. Di situlah menjadi masalah. Bila benda itu tidak dipelajari dengan lengkap, dengan kukuh, tidak bersedia. Apabila murid-murid cuba jawab soalan, di situ murid-murid dapati soalan itu susah, akhirnya murid-murid ambil keputusan mengatakan, oh, tajuk integration ini sama seperti differentiation, susah. Sebab bukan tajuk susah. Kegagalan murid-murid mempelajari asas itu yang menyebabkan apabila mendampingi soalan ataupun cuba jawab soalan menghadapi masalah. So kesilapan itu bukannya susah, kesilapan itu ialah kegagalan murid memberi tumpuan mempelajari satu-satu benda yang baru dalam matematik tambahan. So sebab itu cikgu cuba mengeluarkan banyak video, dan setiap video itu hanya melibatkan satu perkara saja supaya murid-murid dapat tumpu dan belajar benda itu selengkap boleh. Akhirnya di hujung matlamat gunakan video itu sebagai bahan pembelajaran itu berjaya. Bukan tengok video macam tengok serial. Tak. Okay, so di akhir melihat video ini, tonton video ini, akhirnya sebagai pelajar, ya, hasil itu penting. Di akhir itu hasil penting. Itu sebab cikgu gunakan video-video ataupun mengeluarkan banyak video berkenaan dengan dalam matematik tambahan ini. Okey, sekarang perhatikan sekarang. Okey, so sekarang anda tahu sekiranya nak lakukan integration, ia mestilah dalam Xn. Jika ia berada dalam Xn, okey, kalau kita lakukan integrations, so ia ini adalah Xn tambah 1 bahagi N tambah 1 tambah C. Okey, ini formula. Ini adalah formula. Okey. Sekiranya bentuknya begini, okey, iaitu Kxn. Kalau nak lakukan pengkabiran, okey, so untuk ini, ya, ini kita gunakan apa? Ya, peraturan pertama pengkabiran ataupun first law of integrations. Keluarkan K, so lakukan integrations dx. Yang penting bentuk ini. Bila dah sampai bentuk itu, baru kita lakukan integration. So maka yang ini adalah K Xn tambah 1 bagi N tambah 1 tambah C. Okay. So ini adalah first. Okay, second apa? Ya, second mengatakan, okay. Yang kedua mengatakan, ya, kalau ada ianya adalah bentuknya ialah Kxn tambah N. Kalau kita lakukan pengkabiran ataupun integrations, okay, dx. Bagaimana? Tujuan second ini ataupun kedua ini ialah untuk mengasingkan secara individu. Itu tujuan. Mengapa kita perlu asingkan individu? Supaya ia boleh nampak dalam Xn. Itu tujuan sebenarnya. So yang ini akan jadi apa? Kxn integrations dx tambah, ya, N integrations dx. Ini apa? Okay, yang kedua. Faham? Okay, so sekarang bagaimana kita akan gunakan semua ini dalam satu lagi soalan ataupun dalam satu lagi contoh. Boleh? Okey. So, dalam contoh ini kita akan, kalau kita lihat ini sebagai satu, memang tidak dalam bentuk yang boleh lakukan integration, iaitu bukan dalam Axn. So, untuk nak jadikan dalam bentuk Xn, maka peraturan kedua ataupun second law of integration perlu diguna pakai. Peraturan kedua pengkabiran perlu diguna pakai. Okey, sebelum kita guna pakai itu, yang ini, sebelum kita guna pakai peraturan kedua ini, second law ini, perlu diasingkan menjadi dua ini. Okey, perhatikan secara matematik saja. Ini secara matematik. Okey, perhatikan di sini. Okey, yang ini sebenarnya ialah X kuasa 4 bahagi dengan X kuasa 2. Okey, tolak 2 bahagi dengan
X kuasa 2. See, sekarang ini bukan integration, ini adalah asas matematik. Pecahan. Okey? So sekarang kita dah jadikan dua individu. Dan dua individu ini perlu dalam bentuk Xn. Boleh? Ataupun dalam bentuk KXN. Okey, boleh tak? Okey, sekarang perhatikan di sini, ya. Apa yang cikgu terangkan sekarang ialah bagaimana nak bawa ke bentuk XN ataupun KXN. Faham? Belum cikgu masuk ke peringkat second law of integration. Cikgu belum masuk lagi, ya. Kita belum sampai ke tahap itu. Apa yang kita buat sekarang ini bukan melibatkan integration, hanya menukarkan bentuknya menjadi individu, iaitu dengan menggunakan pengetahuan daripada matematik sahaja. Masa murid-murid belajar pada masa-masa sekolah rendah ke ataupun di menengah rendah. Faham? Okey. Sekarang perhatikan, kita ambil yang ini. Okey, kalau kita ambil ini, perhatikan di sini ya indeks. Okey, so indeks bahagi menjadi tolak. So ini adalah X kuasa 4 tolak 2 menjadi X kuasa 2. Iaitu apabila kita asingkan ini, ia akan menjadi X kuasa 4 bagi X kuasa 2. Akhirnya ialah X kuasa 2. Boleh faham? Boleh? Okey. Sekarang kita dah selesaikan yang ini. Okey, yang ini pula sekarang. Perhatikan yang ini pula. Okey, yang ini adalah, ya, kita faham, iaitu 2 per X kuasa 2 tambah ke atas. So akan jadi apa ini? Ini adik 2X negatif 2. Faham tak? Ini semua ialah asas matematik. Bukan melibatkan pengkameran, bukan integration, tidak. Ya, asas. Okey, sekarang kita dah bawa. So maksud sekarang, perhatikan, so yang ini akan jadi tolak 2 per X kuasa 2 ataupun tolak 2X kuasa negatif 2. Okey, perhatikan sekarang. Okey, sekarang kita dah asingkan. Okey? Ataupun kita lebih kata ringkaskan lah. Kita kata kita dah ringkaskan bentuk. Ini lebih sesuai perkataan dia. Lebih sesuai, kita dah ringkaskan kepada bentuk XN ataupun KXN. Boleh? Okey, sekarang ini semua adalah penerangan berkaitan bagaimana kita nak bawa bentuk yang diberikan supaya ke bentuk XN ataupun KXN. Okey, sekarang kita lakukan integration. Baru kita lakukan. Okey, katakan kita nak lakukan pengkameran ke bentuk ini. Okey. So, kalau kita lihat ini sebagai satu bentuk, memang bentuk ini tidak boleh dibuat kameran. Okey, so kalau nak buat kameran ataupun integration kita perlu jadikan seperti mana kita kena ringkaskan bentuk itu. So apabila kita ringkaskan ini, ia akan jadikan, okey, tadi ialah X kuasa 2 tolak 2 per X kuasa 2. Okey, ini diringkaskan. Boleh? Okey, so sekarang kalau kita nak lakukan integration ke atas ini ataupun pengkameran ke atas ini, maka kita perlu gunakan, kita kena gunakan peraturan kedua. Second law of integration. Bagaimana kita nak tulis ini dalam second law of integrations? Ya, perhatikan di sini, ia adalah kita kena asingkan, iaitu X kuasa 2 dx, okey, tolak 2 integrations 2 per X kuasa 2 dx. So dengan menggunakan, kita dapat ini. Boleh? Okey, cikgu ulang balik, ya. Okey, perhatikan sekarang. So yang ini adalah, okey, so integrations X kuasa 4 bagi dengan X kuasa 2 tolak dx. Integrations yang ini adalah 2 per X kuasa 2 dx. So ringkaskan ini jadi integrations X kuasa 2 dx tolak, integrations 2 bawa ke atas jadi negatif 2 dx. Okey, perhatikan sekarang. Okey,
So sekarang kita akan bincang, cikgu nak bincang ini secara individu dan ini secara individu supaya murid-murid lebih jelas. Okey, katakan cikgu ambil yang ini, iaitu x kuasa 2 dx. Katakan ya. Okey, sekarang cikgu ambil ini. So kan ini sudah dalam bentuk x kan? So yang ini bila dah lakukan kamiran, okey, yang ini adalah x 2 tambah 1 bagi dengan 2 tambah 1 tambah c. So akan jadi x kuasa 3 bagi dengan 3 tambah c. Ini adalah ya untuk ini. Perhatikan ya. Okey, sekarang cikgu ambil yang ini pula, iaitu 2x kuasa negatif 2. Asalnya berapa? Okey, asalnya ialah 2 per x kuasa 2 dx. Kemudian bawah ke atas jadi integrations 2x negatif 2 dx. Okey. So, kenapa x? Okey, sekarang ya, ini adalah 2x negatif 2 yang tambah 1. So, tambah 1 bahagi dengan negatif 2 tambah 1 tambah c. Boleh? Okey, sekarang perhatikan di sini 2x1 negatif 1 bahagi dengan negatif 1 tambah c. Okey, seperti biasa. Ya, yang ini ya kita ada negatif kan? So, ia akan jadi negatif 2. Okey, yang ini bawa turun. So, akan menjadi x kuasa 1 tambah c. So, x kuasa 1. Faham? Ini adalah penyelesaian untuk yang ini. Boleh? So, ini adalah cikgu tunjukkan integrations. Cikgu pilih ini, cikgu lakukan integration. Cikgu pilih ini, cikgu lakukan integration. Okey, perhatikan akhirnya. Okey, kita nak yang akhir. Okey, perhatikan. Boleh faham? Okey, sekarang cikgu teruskan ya. Okey, so sekarang perhatikan di sini. Okey, kita perolehi selepas lakukan integrations, kita dapat x kuasa 3 bahagi dengan 3 tambah c. Kemudian kita ada tolak ya. Okey, tolak. So, kita ada di sini adalah dalam kurungan negatif 2 per x tambah c. Boleh? Okey, yang ini kita ada negatif akan menjadi positif ya. Asalnya adalah negatif, tapi perhatikan mengapa negatif jadi positif sekarang. So, yang ini adalah x kuasa 3 bahagi dengan 3. So, tambah c. Okey, kemudian kita akan tolak. Okey, tolak yang ini 2 per x tambah c. Okey, cikgu ambil perhatian. Ada perkara cikgu nak bincang di sini. Okey, so ini jadi positif ya. Sorry. So, negatif positif ya. Okey, sekarang perhatikan. Okey, di sini ada satu perkara cikgu nak bincangkan. Okey? Okey, apa yang cikgu nak bincangkan di sini adalah perhatikan ada 2c. Apabila kita dah asingkan individu dan kita lakukan integration secara individu, ya memang untuk sebutan ini ada 1c, untuk sebutan ini ada 1c. Faham? Tapi di akhirnya kita perlu ada 1c sahaja. Kita perlu ada 1c saja. Bagaimana menjadi 1c? C itu apa? C itu adalah constant. Apa maksud constant? Satu nombor. Okay, katakan cikgu berikan satu nombor untuk C ini. Katakan 2. Okay, cikgu pilih satu nombor. Kan constant. Constant itu apa? Constant itu ialah nombor. Faham? So kita ada, cikgu beri satu nombor. Katakan 3. Sama ada cikgu boleh tambah ataupun tolak bergantung kepada ada sama ada dia tambah. Kedua ini ditambah ataupun ditolak bergantung. Okey, katakan cikgu ambil tambah. Ia akan jadi 5c. 2c ini menjadi 1c. Seperti tadi cikgu terangkan tadi, sama juga. Faham tak? So, sebab cikgu dah terangkan dalam video pertama, sekarang you faham. Cikgu hanya nak ulang balik.
Sesiapa yang mungkin tak nampak ataupun tak tengok video cikgu yang kedua tadi, terus ke video ketiga, nanti tak tahu macam mana dua menjadi satu. Sebab itu cikgu terangkan. Dalam video ini pun cikgu terangkan. Okey, sebab ada kala murid tidak tengok video kedua yang sepatutnya berterusan supaya jelas lebih. Okey, so sebab itu cikgu terangkan kembali. So sekarang, perhatikan sekarang. Ya, so di akhirnya jawapannya adalah, so jawapan tadi, so yang ini jawapan akhirnya ialah X kuasa 3 bahagi dengan 3, kan cikgu dah tunjukkan tadi. So tambah yang ini adalah 2 per X tambah C. So ini adalah nilai ataupun bentuk selepas melakukan integrations. So sebab itu cikgu gunakan satu contoh dan cuba terangkan sebaik mungkin supaya murid-murid dapat memahami setiap benda yang dibincang bersama dengan murid itu dapat difahami oleh murid selengkapnya. Sebab itu jarang cikgu menggunakan 2-3 perkara dibincangkan dalam satu video. Itu memang cikgu tak percaya. So cikgu hanya tumpu satu perkara dan kongsi apa yang patut diberitahu, diterangkan kepada murid berkenaan dengan benda itu sahaja. Sebab dengan ini cikgu rasa ini adalah cara yang efektif. Bagaimana satu pembelajaran itu perlu dilakukan dalam bentuk sesi video ini. Dalam bentuk sesi video. So yang penting itu murid kena rajin. Mereka kena rajin mencari video-video yang mereka perlu boleh membantu mengukuhkan lagi pembelajaran pengetahuan berkenaan dengan satu-satu topik dalam matematik tambahan. So bukan dalam pilih satu video tengok dalam YouTube. So banyak dalam YouTube, banyak. Bukan saya cikgu nak puji-puji, bukan cikgu nak puji-puji dengan diri sendiri tak ada. Angkat bakul sendiri tak ada. So cikgu daripada pengalaman cikgu yang cikgu dapati dalam murid ini ada keupayaan mereka adalah berlainan, memahami satu-satu benda itu adalah berlainan. So apabila satu benda itu diterangkan kepada sekumpulan murid yang mempunyai berlainan keupayaan untuk memahami satu benda baru. So yang penting sekali ialah penerangan itu bukan hanya beri penerangan, tidak. Penerangan itu perlulah jelas supaya setiap peringkat murid-murid yang berlainan keupayaan memahami satu-satu benda itu akan tercapai. So maksudnya di akhir penjelasan itu kumpulan murid yang mempunyai berlainan keupayaan untuk memahami itu dapat memahami apa yang diterangkan. Itu adalah pengalaman cikgu. So itulah pengalaman cikgu guna pakai dalam video-video cikgu. So ini adalah yang terbaik saya rasa untuk murid-murid dapat memahami satu-satu. So cikgu harap ini adalah satu lagi contoh yang menggunakan peraturan kedua pengkameran ataupun second rule of integrations yang melibatkan, perhatikan, bentuk pecahan. Tapi kita gunakan second rule of integrations. Cikgu harap sekiranya murid-murid dapat memahami apa yang cuba cikgu terangkan dalam soalan ini ataupun contoh yang kita bincang. So itu adalah kejayaan cikgu. Seperti biasa, kalau cikgu berjaya menerangkan dan murid-murid faham apa yang patut belajar daripada contoh yang kita pilih dalam video ini, berikanlah thumbs up bagi cikgu. Tekan like button. So sekiranya anda berpuas hati dan kandungan penerangan ini memang cukup efektif dan baik untuk dikongsi untuk murid-murid yang lain,
Okey, di ruang komen itu tinggalkan komen mengapa video ini perlu jadi bahan ulang kaji rujukan untuk budak ataupun murid-murid matematik tambahan. Supaya dengan melihat komen ini mereka boleh pilih video cikgu untuk jadikan bahan rujukan. Okey. Dan bukan itu saja, untuk mendapat lebih banyak video, okey, pastikan di akhir video ini, okey, tekan bell button itu ataupun butang loceng itu supaya murid-murid akan memperolehi video-video lain cikgu daripada YouTube, daripada channel cikgu, daripada YouTube. Okey, so cuba kongsi video-video ini dengan rakan-rakan kelas, sekolah ataupun di luar. Okey, so itu adalah permintaan cikgu. So cuba perkenalkan video-video cikgu. Okey, sekiranya anda berpuas hati dengan cara penyampaian cikgu, anda boleh perkenalkan video-video cikgu yang terdapat dalam YouTube dengan rakan-rakan di kelas, sekolah ataupun rakan-rakan di luar. Okey, so di akhir video ini cikgu ucapkan terima kasih ya.